harian mengucapkan banyak terima kasih kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad dapat bersama-sama kita pada petang ini. Selamat datang ke studio Tun. Terima kasih. Dan kita berada dalam waktu yang sangat sukar, sebab itulah kita terpaksa mematuhi SOP dari segi penjarakan dan sebagainya. Walaupun tumpuan kita, perhatian yang akan kita berikan kepada isu yang telah dijuarai oleh Sinar Harian akhir-akhir ini mengenai soal rasuah dan sebagainya, tetapi kita akan tumpukan juga berikan perhatian kepada hal-hal lain, sebab ini adalah kesempatan yang jarang dapat kita temui untuk saya bercakap dengan Tun tentang banyak perkara lain. Saya nak mulakan dengan apa yang berlaku 2 hari atau 3 hari lepas, iaitu Tun telah membuat satu kenyataan mengatakan lebih kurang bahawa perintah darurat yang diisytiharkan oleh kerajaan itu tidak sah dan tidak mengikut undang-undang. Soalan saya ialah, tentunya Perdana Menteri ada penasihat undang-undangnya. Maksudnya Perdana Menteri ada peguam negara yang patut menasihatkannya. Bagaimanakah hal ini boleh berlaku kalau betul macam kata Tun peristiharan itu tidak sah atau tidak mengikut undang-undang? Ya, penasihat adalah penasihat. Tak bermakna bahawa dia memberi arahan. Ya. Ada orang yang bila dinasihati, dia tidak mengikut nasihat. Dia buat keputusan dia sendiri. Ya. Saya akui, saya juga begitu. Di masa saya dinasihati oleh ramai orang, ada yang saya tolak, saya buat kenyataan saya sendiri. Baik, jadi kalau begitu keadaannya, apakah betul pandangan Tun bahawa peristiharan itu tidak sah dan tak mengikut undang-undang? Dari segi perspektif Tun lah, pandangan Tun tentang perkara itu. Ya, saya tidak nampak apa sebabnya kita perlu kuasa yang lebih. Ya. Kerana setakat yang saya lihat dan saya tahu, kita tak perlu kepada kuasa yang lebih daripada yang sudah diperuntukkan oleh undang-undang yang sedia ada. Ya. Kalau kita kaji, kita dapati bahawa semua tindakan itu mengikut undang-undang. Dan selepas diisytihar darurat pun, tak ada sesuatu tindakan yang lebih daripada yang diperuntukkan oleh undang-undang biasa. Jadi darurat itu tidak perlu sama sekali. Baik, kita boleh bincang panjang tentang perkara itu, Tun. Tapi saya nak lanjutkan. Salah satu daripada perkara yang dilihat oleh rakyat pada hari inilah, dia kata bagi mereka asalkan soal COVID-19 ini, wabak COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik, cukuplah. Asalkan mereka boleh ada makanan di atas meja, cukuplah. Jadi mereka tak peduli sangatlah, misal kata sama ada peristiharan itu sah atau tidak dan sebagainya. Jadi apa pandangan Tun tentang perkara itu? Ya, kita tak guna darurat bukan kerana kita kurang bebas. Ya. Tetapi bila disebutkan darurat, maka ramai yang merasa bahawa undang-undang biasa tidak berkuat kuasa lagi. Ya. Dan ini kita dapat lihat. Yang mana setelah diisytihar darurat, Parlimen tidak boleh bersidang. Ya. Dan banyak lagi sekatan-sekatan. Sehingga ada dalam gazet disebut bahawa kalau kerajaan rampas sesuatu, orang yang menjadi mangsa itu tak boleh bawa kesnya ke mahkamah. Ya. Jadi tindakan kerajaan ini bukan saja tidak boleh disoal dalam parlimen, tetapi tak boleh disoal dalam mahkamah sendiri pun. Ya. Ini bermakna bahawa kebebasan rakyat, hak rakyat sudah dirampas oleh pihak kerajaan. Baik, Tun. Saya nak lanjutkan perbincangan. Setakat ini, sehingga hari ini, parti yang Tun asaskan, iaitu Pejuang, masih belum didaftarkan atau diberikan pendaftaran lah. Ya. Apakah pihak penaja ada plan A, plan B atau plan C? Sebab kita lihat bahawa sehingga hari ini nampaknya orang tertanya-tanya apa yang berlaku pada Pejuang. Ya, kita tidak didaftar. Ya. Walaupun undang-undang berkata pihak kerajaan mesti mendaftarkan sesuatu badan itu kalau dia menepati segala syarat. Ya. Dan kita menepati segala syarat. Tetapi masih tidak didaftar. Ya, memanglah kalau dia tidak didaftar, kita perlu cari jalan lain. Dan kita tak bolehlah terangkan apa dia plan B, plan C.
Tetapi kita masih ingat, Ya. di masa kita dalam bersatu dalam pilihan raya ke-14, Ya. sebelum pilihan raya diadakan, tiba-tiba Parti Bersatu yang sudah didaftar, ditarik balik pendaftarannya. Dan pendaftaran Parti Pakatan Harapan pun tidak diluluskan. Ini tindakan kerajaan yang bertentangan dengan undang-undang negara. Ya. Sepatutnya kerajaan memudahkan segala urusan dengan kerajaan. Dan ini disebut dalam undang-undang. Ya. Tetapi nampak kerajaan lebih terpengaruh dengan politik parti kerajaan. Dan tidak membenar pihak lain menentang. Inilah yang berlaku. Agak-agaklah ya Tun. Kenapa pejuang ni tak boleh didaftarkan? Saya tak faham. Pasal kalau ikut undang-undang, sama ada dia kuat atau lemah, orang perseorangan, dia mesti didaftar. Jadi sangkaan saya ialah kerana pihak kerajaan tidak mahu ada parti yang menentang kerajaan bila diadakan pilihan raya. Okey. Dan ini bertentangan dengan amalan demokrasi. Baik, Tun. Saya nak lanjutkan sikit. Dengan wujudnya pejuang, ini merupakan satu lagi parti yang berteraskan Melayu. Kita dah dapat lihat bagaimana dari UMNO jadi PAS, dari UMNO jadi Semangat 46, dari UMNO sebahagiannya pergi ke PKR, kemudian daripada PAS jadi Amanah dan sebagainya. Dan kemudian daripada UMNO juga sebahagiannya pergi ke Bersatu. Ya. Pada akhirnya, perkara yang selalu Tun sebutkan tentang soal perpaduan Melayu, ya, menjadi masalah. Apakah pejuang satu lagi cara ataupun satu lagi parti yang akan memecah belahkan perpaduan orang Melayu? Ya. Pada mulanya, di waktu kita melawan dengan Malay Union dan menuntut kemerdekaan, pada masa itu, semua orang ada dalam satu parti saja yang berkesan, iaitu UMNO. Kenapa? Karena pada masa itu, kalau kita bergiat dalam politik, kita tak dapat apa-apa pun. Jadi dia tak menarik. Tetapi apabila kita merdeka, ramai yang melihat bahawa melalui politik boleh jadi yang berhormat. Boleh dapat gaji. Boleh jadi menteri. Boleh jadi Perdana Menteri pun. Dan gaji besar. Jadi ada orang yang lihat menjadi wakil rakyat ini adalah satu cara mendapat pendapatan yang baik. Ya. Baik Tun. Satu lagi perkara, orang mengatakan bahawa pejuang ni tak lebih daripada satu lagi vehikel ataupun alat untuk Tun Mahathir terus berkuasa. Apa komen Tun tentang perkara itu? Yalah, kalau nak salah saya. Tapi saya sepanjang masa tak pernah berhenti. Selama 80 tahun, itu sajalah perjuangan saya. Saya khawatir berkenaan dengan masa depan orang Melayu. Dan saya lihat selama 80 tahun bagaimana orang Melayu merosot daripada segi kuasa mereka. Kerana mereka berpecah. Sebab itu kalau saya tarik diri dan tidak menyuarakan pendapat saya berpendapat bahawa masa depan, itu pendapat saya, masa depan orang Melayu amat gelap. Sebab itu saya walaupun dah berumur, dah sekarang 95 tahun, saya masih berminat untuk menjalankan tugas saya yang saya serah kepada diri saya. Bukan siapa suruh dah. Saya berasa macam itu. Tun, apa yang boleh rakyat atau orang Melayu harapkan daripada seorang bekas Perdana Menteri yang sekarang berusia 95 tahun, yang tidak ada parti, apa yang boleh Tun sumbangkan? Ya, pengalaman saya selama 80 tahun dalam politik dan 31 tahun sebagai Perdana Menteri. Saya ingat saya mempunyai pengalaman yang banyak yang boleh diguna oleh sesiapa saja. Sebab itu kalau ada orang datang jumpa saya, mereka minta supaya membuat sesuatu.
Jadi saya cuba membuat sesuatu. Setakat ini membuat sesuatu bermakna bahawa saya boleh menyumbang pendapat yang saya yakin orang lain tidak ada kerana tidak pernah jadi Perdana Menteri sekian lama. Ya, Tun. Ada orang kata Tun dah menyumbang kepada bangsa, kepada negara sekian lama. Inilah masanya untuk Tun berehat. Maksudnya, tinggalkan politik. Dan menjadi statesman lah. Elder statesman. Apa pandangan Tun? Ya, bila saya letak jawatan pada tahun 2003, Ya, saya pun berharap saya akan dapat berehat, ya, mungkin enjoy life sikit, ya, pergi berjalan sana sini. ya, Tetapi seminggu selepas saya letak jawatan, orang datang minta, Tun, tolonglah, Ya. buat sesuatu. ya, Kerana mereka berpendapat bahawa yang menjadi Perdana Menteri pada ketika itu ya, tidak menjalankan tugas dengan baik. Ya. Pada satu minggu Ya. ya, dah nampak berlainan keadaan. ya, Jadi mereka datang. Lepas tu rombongan demi rombongan datang Ya. minta saya buat sesuatu. ya, Bagi saya cuba nasihat. Tapi nasihat tak berkesan. Akhirnya supaya saya terpaksa keluar daripada parti dan menentang kerajaan. Parti yang dahulu adalah parti saya. Tapi sekarang macam mana sendiri? Tun rasakan macam mana? Apakah Tun masih merasakan ada fire in the belly, masih ada semangat lagi untuk perjuangan itu walaupun dalam usia sekarang? Walaupun saya tahu Tun memang masih perkasa lagi dah dari segi semangat. Ya, semangat itu semangat lah. Tapi yang penting ialah menolong, menjayakan negara saya. Ya. Negara ini negara saya. Bukan orang lain pun mengaku adalah negara mereka. Ya. Tetapi saya berpendapat bahawa apa yang dilakukan akan merugikan negara. Ya. Khususnya berkenaan dengan rasuah. Baik, Tun. Saya nak tanya Tun satu hal ya. Kemana negara ni nak dibawa Tun? Dalam keadaan sekarang ni lah yang Tun nampak lah ya. Pemerhatian Tun terhadap apa yang dilakukan oleh pimpinan pada masa ini. Where are we heading? Kemana kita nak pergi? Kita nak jadi sebuah failed country. Kerana saya dapati rasuah terutamanya sudah merebak sehingga ke tahap yang mana kerajaan boleh didirikan melalui rasuah. Ya. Pegawai ataupun anggota kerajaan boleh dibeli dengan sekian banyak duit. Jadi kita akan lihat negara kita ini diperintah oleh perasuah yang menjadi pemerintah kerana dibeli oleh orang tertentu atau kerana mereka membeli tempat untuk diri mereka. Ini akan rosakkan negara. Okey, apakah ini baru berlaku atau memang dah berlaku sebelum ini? Ya, dulu ada rasuah. Saya tak kata tidak ada. Zaman British pun ada rasuah. Ya. Tetapi dia tidak melibatkan politik pada masa itu. Ya. Sekarang ini kerana dalam bidang politik kita dapat kemudahan tertentu, Ya. maka ramai yang ingin masuk dalam bidang politik kerana dapat kuasa untuk diri sendiri. Dan kuasa itu boleh disalahguna. Dan kita sudah lihat Perdana Menteri mencuri duit. Jadi ini hasil daripada rasuah. Kenapa curi duit? Kerana nak sogok dengan duit yang banyak. Duit sendiri tak ada. Duit kerajaan pun tak cukup. Jadi dibuat melalui satu syarikat. Ya. Syarikat tidak tertakluk kepada dasar-dasar kerajaan. Ya. Pinjam 42 bilion ringgit. Ya. Dan sebahagian daripada duit itu hilang. Ya. Sampai sekarang ni. Ya. Baik, Tun. Apakah pada waktu Tun menjadi Perdana Menteri pada pusingan pertama dulu selama 22 tahun, ada pandangan yang mengatakan sebahagian daripada masalah rasuah ini berpunca daripada era Tun dulu. Apa komen Tun? Kalau nak pergi ke belakang, dia berpunca
daripada merdeka dan demokrasi. Ya. Kerana demokrasi memerlukan suka ramai, Ya. populariti. Ya. Kadang-kadang ada orang yang nak dapat sokongan jual bagi duit. Ya. Itu bermulanya rasuah. Ya. Tapi masa itu setakat nak jadi ketua bahagian dan kita boleh larang, kita boleh tukar. Ya. Taklah begitu teruk. Ya. Taklah boleh mendiri kerajaan. Tidak. Ya. Saya bagi amaran berkali-kali. Ya. Kalau kita buat macam ini, rakyat akan tolak kita. Ya. Ya. Dan ini sudah pun berlaku. Ya. Kerana kita dapati semakin lama, semakin ramai daripada orang politik ini menyertai politik bukan kerana nak menyumbang kepada negara ataupun bangsa ataupun agama, tetapi kerana nak ada tempat bagi diri sendiri. Ya. Tun, ada juga yang mengatakan bahawa Tun menutup mata pada ketika itulah kepada amalan rasuah orang-orang yang dekat dengan Tun lah, maksudnya sama ada kawan-kawan dalam perniagaan atau orang politik sendiri semata-mata kerana Tun harapkan supaya mereka akan berikan sokongan kepada Tun. Tun setuju? Saya dapat sokongan bukan dengan kerana bagi apa-apa kepada orang. Saya nasihat, Najib, kalau nak popular tak payah bagi duit. Ya. Turun ke kampung, bersalam dengan orang, tanya apa khabar, apa anak apa jadi. Itu saja sudah cukup untuk mendapat sokongan. Saya tak belanja duit. Saya kedekut. Duit saya lah. Saya tak bagi kepada orang. Tapi dengan cara kita berbaik-baik, lepas itu kita tunai janji. Kita nak bangun negara. Kita kena tunai janji. Kita nak buat sesuatu, kita tunai janji. Jadi orang sokong dengan kerana itu, bukan selalunya kerana rasuah. Ya. Tun, dalam tahun 90-an, Tun pernah mengadakan atau UMNO pada ketika itu pernah mengadakan satu perhimpunan agung khas tentang politik wang. Apakah Tun rasa mesej pada ketika itu sampai kepada khususnya pada ahli-ahli UMNO pada ketika itu? Saya nak kata saya ini nampak jauh ke hadapan. Ya. Kerana saya ikut apa yang berlaku sebelum itu. Ya, ya. Kita tahu apa akan jadi kemudian dengan kita melihat apa yang sudah berlaku. Ya. Dia akan berjalan terus. Ya. Saya nampak moral value orang kita ni sudah kurang. Ya. Mereka lebih utamakan apa mereka dapat kerana kegiatan mereka dalam politik. Tidak lagi memikir tentang pembangunan negara, tentang masalah rakyat, tentang kehidupan yang lebih selesa bagi rakyat. Mereka cuma nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri kerana dapat kuasa. Dan seperti mana kita lihat, selepas saya letak jawatan, bila orang yang ganti saya nampak peluang itu untuk dapat duit untuk diri sendiri, sudah melakukan perbuatan rasuah. Ya. Tun, apa masalahnya hingga soal moral, soal nilai orang Melayu, sedangkan mereka berpegang kepada Islam, agama dan sebagainya, tapi benda ni boleh berlaku. Seolah-olah macam air dengan minyak lah, tak payah dicampur. Yang satu bercakap pasal soal nilai yang baik tentang keislaman, tapi pada waktu sama mereka juga adalah orang yang terbabit dalam kegiatan yang Tun sebutkan tu. Ya, kita cakap pasal nilai. Ya. Kita tahu nilai yang baik, tapi kita tak amalkan nilai yang baik. Sebab itu prestasi kita tidak baik. Kalau kita amalkan, terutama kita orang Islam, kita bercakap berkenaan dengan ad-din, cara hidup Islam. Tetapi kita tak amal. Islam melarang membunuh. Kita tengok orang Islam banyak bunuh, banyak curi. Semua itu dilarang dalam Al-Quran. Jadi kita buat ibadat lah. Ibadat fardu ain ini untuk diri sendiri. Dia puasa, dia semayang, keluar zakat, buat kerja haji 3-4 kali. Itu dia buat. Tapi daripada segi rasuah, dia lakukan juga. Kita tengok orang yang perasuah ini, tiap-tiap tahun buat umrah.
dan bagi duit kepada orang lain juga suruh buat kerja haji. Tetapi duit berbilion-bilion curi. Tapi masalah satu lagi ialah kerana mungkin kita tak sampai pada peringkat mendewa-dewakan orang yang dianggap terlibat dengan rasuah ni, Tun. Ya, kita orang Melayu mempunyai satu budaya yang mana kita akur kepada pemimpin, kepada pembesar. Dan kita lihat, kita dengar Melayu tak akan menderhaka. Bukan saja kepada raja, kepada pemimpin dia pun dia tak berderhaka. Kelainan orang Melayu dengan orang lain ialah mereka utamakan orang, bukan perbuatan. Kalaupun orang itu buat benda yang tak baik, tapi dia bos aku, tak apalah. Lagipun dia Melayu Islam. Jadi dia tak kira buat baik ke, tak buat baik ke, tetapi kalau dia Melayu Islam, kita sokonglah. Dia parti kita pula. Tun, kalau saya jadi menteri pada zaman Tun, berani ke saya nak soalkan Tun kalau Tun buat silap? Kalau you macam Rafidah, berani. Banyak yang berani. Sampai orang tak tahu. Dalam kabinet, banyak benda-benda yang saya cadang tak lulus. Mereka tak bersetuju. Masa saya handle financial crisis, saya buat cadangan. Dia orang tolak. Akhirnya saya buat satu cadangan yang dia boleh terima. Dan itu yang kita laksana. Jangan fikir kata dalam kabinet saya tak ada siapa yang bercakap. Kita mesyuarat 3 jam sehari. Takkanlah saya seorang yang nak cakap 3 jam. Tapi orang lain tak percaya. Pasal kalau kita kata, dia ni diktator. Musuh saya memang panggil saya diktator. Kalau dia panggil saya pemimpin yang baik, tentu dia tak boleh jadi musuh saya. Tun, Sinar Harian melancarkan melalui pandangan daripada pengurusinya iaitu Datuk Usyamuddin melancarkan rasuah buster dan dengan appeal yang sangat kuat meminta supaya rakyat turut sama dalam jihad inilah kononnya. Dan Tun sendiri, apa pandangan Tun tentang usaha Sinar Harian? Ya, ini satu usaha yang mulia. Kerana tak ada sesuatu yang lebih buruk daripada rasuah. Sebelum negara ini akan hancur kalau kita mempunyai moral value yang terima rasuah. Kita tengok banyak negara-negara tak boleh maju kerana rasuah. Jadi kalau kita ada satu kempen lawan dengan rasuah, saya fikir kalau kita berjaya, negara kita ini akan selamat. Apa lagi agaknya yang Tun rasa perlu dibuatlah? Sebab nampaknya perkara ni dah catching fire lah. Maksudnya ramai orang mau terbabit, bukan saja individu, NGO dan sebagainya. Apa lagi cadangan Tun lah untuk membolehkan benda ini betul-betul menjadi satu gerakan massa, mass movement. Bukan lagi hanya digerakkan, kemudian kata orang tu angan-angan ayam lah kata orang. Kita buat sekarang, lepas tu dilupakan dan sebagainya. Apa lagi tindakan yang patut dibuat, Tun? Kita mesti tegas. Kita ada undang-undang. Tapi kalau undang-undang tu tak dikuatkuasakan, maka ramai yang berpendapat, tak apalah aku lakukan pun tak jadi apa. Kalau didapati salah pun tak masuk jail. Itu kalau kita layan orang yang semacam itu, maka rasuah akan menjadi-jadi. Kalau pemimpin adalah perasuah, maka semua di bawahnya akan jadi perasuah. Tun, satu perkara yang penting dalam gerakan rasuah, penentangan terhadap rasuah ni, ialah perlunya political will, Tun. Kalau tak ada political will, maksudnya gerakan massa rakyat bagaimanapun, tetapi kalau misal kata pimpinan di atas tidak endorse atau tidak sama-sama dengan gerakan itu, saya fikir pada akhirnya dia hanya sekadar satu gerakan biasalah. Dia tak maksudnya tidak ada sokongan daripada atas. Kalau pemimpin tidak memikir tentang dirinya, dia jadi pemimpin kepada pengikutnya, dan dia laku sesuatu
dengan kehendak pengikutnya, Ya. rasuah tidak berlaku. Ya. Tetapi apabila pemimpin memikir tentang kepentingan dirinya Ya. dan menggunakan peluang sebagai pemimpin untuk memperkayakan diri, Ya. maka negara akan rosak. Ya. Tun, macam mana kita nak sampai pada level negara-negara yang bersih daripada rasuah, Tun? Supaya kita boleh berada pada kedudukan yang paling tinggi. Apa cadangan, Tun? Ya, ini mengambil masa. Ya. Yang pertamanya, daripada kecil, Ya. kita mesti disemai dengan perasaan bahawa rasuah itu salah. Ya. Kita tahu anak-anak kecil belajar daripada ibu bapa. Ya. Ibu bapa memberitahu apa yang baik, apa yang tidak, apa yang berdosa dan apa yang dapat pahala. Ya. Semua ini dia ajar di waktu kecil. Ya. Di waktu kita umur 3 tahun. Ya. Jadi kita kena bermula pada masa itu. Ya. Tetapi sepanjang masa sekarang ini, Ya. kita perlu semai dalam hati anak-anak kita di Ya. sekolah, Ya. di sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tinggi, Ya. dan juga di universiti tentang nilai yang baik dan kenapa nilai yang baik mesti diamalkan. Ya. Karena sekarang ini ibu bapa punya peranan dah kurang. Ya. Karena ibu bapa sekarang, bapa dan mak bekerja. Ya. Tak ada masa untuk nak semai nilai-nilai yang mulia kepada anak. Ya. Sebab itu dia menjadi satu tugas kerajaan Ya. untuk mengadakan kindergarten. Ya. Membantu kindergarten untuk kita ada kurikulum yang menyemaikan nilai yang mulia kepada anak-anak kita. Daripada peringkat kindergarten. Dari peringkat kindergarten supaya dia jadi satu budaya bangsa. Ya. Kita lihat budaya bangsa, setengah-setengah bangsa begitu baik sekali sehingga mereka selalunya berjaya. Ya. Tetapi kita kurang berjaya kerana tak ada satu usaha yang serius untuk pupuk nilai hidup yang mulia. Ya. Kita orang Islam. Ya. Saya berpendapat bahawa kalau kita turut ajaran Quran, Ya. kita akan dapat nilai yang baik. Tetapi kita baca Quran dalam bahasa Arab, kita tak tahu Ya, ya. apa yang dia kata. Ya. Ya. Dan kita juga tahu, yang kita tahu pun kita tak ikut. Ya. Banyak yang dilarang. Bila dia larang, babi tak boleh makan tu haram. Oh, tak makan. Tapi kalau kata, rasuah itu lebih dahsyat daripada babi. Oh, tak apalah. Dia bukan tahu. Ya, ya. Itu sifat yang ada kepada kita. Tun, salah satu daripada perkara yang kita lihat bahawa pengalaman katalah saya 25 tahun yang lalu saya menjadi ketua pengarang sebuah surat khabar. Orang major playersnya adalah orang yang sama. Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Mahyudin, Tengku Razali, orang-orang ni juga. Jadi kemungkinannya bahawa ini masa yang paling sesuai untuk memberikan peluang pada generasi baru memimpin. Kenapa kita tak nampak bakat-bakat baru ni muncul di depan kita tu untuk menggantikan orang-orang, bukanlah saya kata orang lama, tetapi orang yang dah veteran dalam UMNO ni, atau dalam parti politik. Saya berhenti pada tahun 2003 Ya. kerana nak bagi peluang kepada generasi kemudian. Ya. Dan saya fikir kita patut bagi peluang kepada yang muda. Malangnya setelah kita letak jawatan, tak dan berapa hari orang datang balik minta tolonglah buat sesuatu. Ini macam mana kita nak tolak? Ya. Kita boleh kata, ya Allah, saya dah nak rehat, saya dah tua. Ya. Tapi dia orang datang juga. Ya. Okay. Saya mengaku bahawa ramai yang datang. Rombongan datang. Ya. Minta saya. Okey, Tun. Saya nak tanya sikit satu hal yang bahawa kalau kita tengok sejarah, ini saya nak cakap tentang parti Tun dululah, tentang UMNO. Kalau kita perhatikan, kecuali Tun Abdul Razak, Allahyarham, Tun Abdullah Badawi dan mungkin juga Datuk Seri Najib, semua mantan Presiden UMNO yang lain meninggalkan UMNO, termasuk Tun.
Apa masalahnya? Ya, saya meninggal kerana mereka menyeleweng. Ya. Masa Tunku, saya tinggal kerana Tunku buang saya. Pasal saya tegur Tunku. Ya. Pasal bagi saya, kalau pemimpin buat salah, saya mesti tegur. Ya. Tetapi yang keluar daripada UMNO ini macam Tun Hussein, Ya. bila saya jadi Perdana Menteri, Ya. saya buat tindakan yang berlainan lah. Ya. Sehingga kononnya parti UMNO ini diharamkan. Jadi bila diharamkan, dia memihak kepada orang lain, kepada Tun Razali. Ya. Jadi bila saya balik jadi menteri, dia tak masuk. Ya. Tunku pun tak masuk juga. Pasal Tunku pun berpendapat bahawa Tan Sri Ghazali lah yang patut menang. Ya. Tapi saya yang menang. Ya. Saya menang kerana ahli-ahli pilih saya. Bukan saya pilih saya. Saya bagi orang nak cabar. Saya tak larang. Dia kempen. Dia kata macam-macam. Saya tak larang. Tak ada sekatan. Tunku Ghazali bebas pergi sana sini. Ya. Abdullah Badawi pun bebas kempen. Tapi Abdullah Badawi yang menentang saya, yang tu sokong Tunku Ghazali, saya terima balik. Ya. Sampai dia jadi Perdana Menteri. Tun, selama 22 tahun Tun menjadi Presiden UMNO, ya, 22 tahun, masih ada perasaan sayang lagi pada parti tu? Ya, sayang kepada parti, ya. Tapi tak sayang kepada pemimpin. Ya, masalahnya ialah pemimpin, Tun. UMNO adalah pokok yang kuat, akarnya tegap. Ya? Perlindungan yang diberikan kepada orang Melayu tak boleh kita persoalkan. Masalahnya adalah masalah pemimpin. Jadi, saya fikirlah, saya minta Tun jawab. Kalau kita perhatikan, tidak ada parti seperti UMNO. Ya? Ya? Kalau boleh dibersihkanlah mana-mana elemen yang negatif itu, mungkin ini adalah pokok satu-satunya tempat orang berlindung. Apa pandangan Tun? Yalah, kalau UMNO pegang balik kepada dasar awalnya, berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama, saya boleh kembali kepada UMNO. Tapi orang yang penyangak-penyangak apa semua minta maaf lah. Saya tak boleh kerjasama dengan dia orang. Artinya, maksudnya syaratnya ialah mesti parti itu bersihlah daripada semua elemen itu. Ya? Tun masih percaya lagi kepada UMNO? Saya sayang kepada UMNO. Ya. 22 tahun jadi Presiden UMNO. Ya. Tun, Pakatan Harapan dalam tahun 2018 apabila dia menang pilihan raya, ya, pada ketika itu, ya, ini nampaknya adalah satu coalition ataupun gabungan yang ideal dengan komposisi ahli-ahli kabinet yang memancarkan pelbagai kaum dan sebagainya, ya. Tapi nampaknya rakyat Malaysia menganggapkan bahawa ini adalah formula terbaik. Apa sebenarnya yang berlaku, Tun? Ya, bila Najib kalah, dia nak cari jalan macam mana nak kalahkan kerajaan. Ya. Serta-merta dia berfikir untuk kerjasama dengan PAS. Ya. Dan dia mula sebut tentang kerajaan Muslim, Melayu Islam. Ya. Kerana dia nampak Pakatan Harapan ini mempunyai ramai yang bukan Islam dan bukan Melayu pun. Jadi dia guna isu itu. Dia main isu itu. Jadi lama kelamaan orang dalam bersatu ini juga terikut-ikut nak ada Malay Muslim government. Tapi saya tak bersetuju. Sebab itu daripada awal saya kata saya tak akan keluar daripada Pakatan Harapan untuk nak bersama dengan mereka. Tapi mereka percaya kononnya akan dapat mendirikan kerajaan Malay Muslim. Tetapi mereka tidak berjaya. Hari ini sebenarnya parti kerajaan ini kalau dia buang semua non-Malays, jatuh kerajaan. Begitu kuat sekali non-Malays bukan Melayu ini dalam kerajaan Perikatan Nasional sehingga mereka boleh jatuhkan kerajaan. Jadi bukan Malay Muslim. Dia di bawah kuasa non-Muslim.
Tapi bagaimanakah misalnya Pakatan Harapan pada ketika itulah yang mendapat kejayaan kemenangan. Kemudian tu hanya dalam beberapa bulan saja, ya, euforia kemenangan, orang rakyat dah mula mempersoalkan dan sebagainya. Ada apa kesilapan yang Tun rasa lah? Yang kita bukan nak tengok kembali semata-mata kerana sejarah, tapi nak belajar daripada pengalaman itu. Apa Tun rasa kesilapan yang paling besar yang Tun buat pada ketika itu? Kesilapan yang paling besar ialah kita tak boleh nak layan rakyat seperti Najib layan. Kalau kita cuba kurangkan BRIM, mereka mengata, Ya. Najib lebih baik daripada Dr. Mahathir. Ya. Dia bagi juga duit kat kita. Ya. Dr. Mahathir bagi apa? Ya, ya, Jadi itu menjadi tumpuan mereka. ya, Adalah yang tuduh gunanya Pakatan Harapan ini dikuasai oleh DAP. ya, Itu propaganda Najib untuk nak jatuhkan Ya. Pakatan Harapan. Ya. Tetapi banyak benda yang kita buat tak diiktiraf. Umpamanya untuk menubuh sebuah kerajaan yang berfungsi cukup ya, bukanlah mudah apabila ada pertukaran kerajaan. Kalau kita lihat di negara lain, apabila ada peralihan, maka berlakulah macam-macam keganasan dan sebagainya. Ya. Tapi kita dapat ambil alih dengan begitu licin. Ya. Dan kita dapat dirikan kerajaan yang bersih. Kita buang orang-orang yang kotor daripada civil service pun. Ya. Dan kita dapat jalankan tugas kita. Ada benda yang kita tak boleh buat. ya, Umpamanya benda-benda yang memerlukan 2/3 sokongan daripada Dewan Rakyat. ya, Kita tak ada 2/3. ya, Jadi undang-undang tak boleh nak diubah. Melainkan kalau parti lawan sokong. ya, Jadi benda yang tak boleh, kita tak boleh buat. Ya. Tetapi ada benda-benda yang kita buat janji. ya, Tetapi kita tak tahu benda tu tak boleh dilakukan. ya, Umpamanya nak hapuskan tol. ya, Itu bukan mudah, tak boleh buat. ya, ya. Tun, itu salah satu daripada perkara yang orang sebutkan tentang Pakatan Harapan ialah bahawa Tun janjikan tentang reformasi dari segi judiciary, pentadbiran, eksekutif, macam-macam, ya. Tapi nampaknya benda itu tak berlaku. Salah satu daripada tuduhan orang ialah bahawa Pakatan Harapan mungkin janji dalam soal itu. Itu reform yang mereka perlukan, ya. Terutamanya macam gerakan NGO dan sebagainya, harapan rakyat dan sebagainya dalam soal ini, Tun. Banyak yang kita buat janji yang dapat kita lakukan. Ya, Umpamanya kebebasan bersuara, ya, tak ada sekatan. ya, Macam-macam orang kata macam-macam kepada kerajaan. Ya. Kita tak tangkap mereka, ya, tak tahan mereka, tak ada ISA. ya, Kita juga dapat menjaga keuangan negara. ya, Kita juga dapat melakukan tindakan-tindakan mencegah rasuah. ya, Umpamanya, benda-benda yang kita buat ni banyak. Tapi ada yang kita tak boleh buat. ya, Tak boleh buat. Macam kita nak hapuskan tol. ya, Kalau kita hapus tol, nak hapus tol kita kena beli. ya, Jalan raya, lebuh raya itu nak Ya. kena beli. Ya. Itu menelan belanja berbilion-bilion. Kita tak ada duit. Lepas tu kita nak kena bayar hutang. ya, Semua ini kita lakukan tapi rakyat tak. Yang mereka tanya, itulah dulu Najib bagi duit kat kami. ya, Dapat juga RM500 setahun. Saya nak kurangkan yang tu, Ya. itu dah tak diterima lah. ya. Tun, ada dua perkara yang selalu orang bangkitkan bila tentang soal Pakatan Harapan. Ini soalan terakhir saya mengenai Pakatan Harapan. Pertama, kerana Tun melantik seorang Cina, ya, iaitu Yang Berhormat Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan. Ya. Ini menimbulkan banyak keresahan di kalangan orang Melayu. Yang kedua ialah melantik Tommy Thomas sebagai Attorney General. Ya, dua, mereka anggap bahawa ini kesilapan Tun Mahathir yang paling besar sekali waktu memimpin Pakatan Harapan. Apa komen Tun? Ya, yang pertama berkenaan dengan Guan Eng. Ya, Dia ketua daripada parti DAP. Ya. Kita bagi senior post Ya. kepada ketua-ketua parti. ya,
Mak Sabu jadi Menteri Pertahanan. Ya. Muhyiddin Ya. jadi Menteri Dalam Negeri. Ya. Wan Azizah jadi Timbalan Perdana Menteri. Ya. Takkan saya nak bagi jadi dia Menteri Kerja Raya kepada Guan Eng. Ya. Saya kena bagi kepada dia sesuatu yang senior. Dan saya dapati dia dapat mengurus kerajaan Pulau Pinang dengan baik. Ya. Yang hutang semua hapus. Ya. Jadi kita pilih dia kerana dia ada kebolehan dalam bidang itu. Ya. Walaupun yang berminat untuk jadi Menteri Keuangan ini ialah Muhyiddin. Tapi saya bagi kepada Guan Eng. Yang satu lagi, kita bagi kepada Melayu. Tengoklah apa yang Melayu buat. Tak kena. Kita bagi macam Najib jadi Menteri Keuangan. Apa dia buat? Melayu lah tu. Ya. Kalau kita nak pilih Melayu pun kita kena tengok juga dia buat apa. Ya. Demikian juga dengan Tommy Thomas. Ya. Saya dapati ada AG yang ikut saja apa kerajaan suruh. Sampai boleh kata, Najib tak pernah buat apa kesalahan pun. Itu dia kuasa besar. Dia buat keputusan itu jadi sama ada kes itu pergi ke mahkamah ataupun tidak. Adalah kuasa yang ada kepada AG. Tapi kita lihat AG buat benda yang tak betul. Melayu semua. Jadi saya nak tengok kalau bukan Melayu ni apa dia boleh buat. Cuma 2 tahun saja. Lepas 2 tahun dia berhenti lah. Jadi kita tengoklah dia buat apa. Banyaklah orang kata dia buat yang tak kena. Tapi saya dapati dia patuh kepada aturan-peraturan dan undang-undang.